Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kita kemampuan, kebolehan untuk bercakap, dan orang yang jauh hampir di seluruh dunia boleh dengar. Itu satu nikmat yang sangat besar. Kalau sekiranya yang dicakap tu benda yang sangat benar dan baik. Bayangkanlah, saya cakap, seluruh dunia boleh dengar. Kalau yang nak dengar. Yang tak nak dengar memang tak boleh dengar. Dan agama ni bukan untuk orang yang tak nak agama. Agama ni untuk orang yang nak. Kalau orang yang tak nak agama, dia takkan dapat agamanya. Walaupun dia boleh dengar benda yang benar ni di mana-mana dia berada, namun dia takkan dengar sebab dia tidak mahu agama. Maka dia tak dapat agama. Orang yang tidak mahu agama ni, Allah takkan bagi dia hidayat. Sebab dia tak mau. Jadi kalau satu orang yang tak dibagi hidayat tu, sebabnya sebab dia tak mau. Macam mana nak buat dia mau? Itu perkara yang kita kena fikirlah. Pertama dia kena dengar je lah bahawa dia ada perasaan nak agama. Kalau tak nak dengar, mana datang keinginan nak ada agama ni? Satu orang dia atheist, dia tak percaya Tuhan tu ada. Kawan dia kata, kamu kena fikir, untuk apa kamu dicipta? Apa maksud kamu duduk di dunia ni? Dia kata tak ada. Aku hanya bekerja, makan, minum, lepas aku mati, aku tidur. Tapi walaupun dia tak mau mengaku, tapi namun soalan kawan dia tu berlega sentiasa dia fikiran dia. Dia mau tahu juga apa maksud dia dicipta. Jadi dia pun buka banyak jurnal, kitab, tak dapat jumpa dia. Dia dah mula nak tahu. Jadi di England tu, di London tu ada satu tempat, speaker corner. Di situ orang boleh cakap apa yang saja dia nak. Jadi ada orang bercakap tentang Islam di situ. Dia datang dengar. Selama 6 bulan baru dia nak. Dia rasa nak tu, dia cakap saya nak masuk Islam. Pada orang yang bercakap, dia tak pernah cakap pada orang tu selama 6 bulan. Bila dia nak tu, saya nak Islam. Jadi orang ni kena nak. Sebelum nak kena dengar. Ataupun satu orang baca lah, macam dia tadi cari. Jadi orang-orang bukan Islam hari ni, dia banyak yang nak.
Jadi yang nak tu dia mula carilah Quran, dia mula cari baca. Lama-lama betul dia datang kepada iman, datang kepada nak masuk Islam. Sebelumnya mesti nak, sebelum nak mau dengar, tapi sebelum dengar mau nak je lah. Kalau tak ada nak, langsung tak nak, mana nak dengar. Jadi Allah hari ni bagi orang seluruh dunia yang nak boleh dengar yang benar. Masalahnya dia orang tak nak. Macam Sufyan, dia nak, dia dengar tapi tak masuk. Nak dia tu tak cukup kuat untuk Allah bagi dia faham. Dia dengar macam tu je. Bila tanya faham tak? Tak. Selama dia duduk bayan ni, ada tak dia faham? Tak ada kan? Ada, pernah 2% saja. Selama duduk bayan ni yang kita tanya ni. Sebab dia punya nak yang tahu yang benar tu tak kuat. Betapa kuat kita nak tahu yang benar, begitulah juga usaha kita, dan begitu jugalah Allah akan bagi. Jadi Allah SWT tak bagi hidayat ni pada orang yang tak nak. Tapi ada di antara manusia yang nak, ada yang tak nak. Jadi untuk yang nak ni, maka Allah adakan kuliah ceramah benar ni untuk didengar oleh semua orang di seluruh dunia, dan tak ada alasan bagi mereka yang nak. Yang tak nak tu tak dengar. So itu masalah dia lah. Itu bukan masalah Allah tak bagi dia peluang, dia tak nak. Jadi manusia hari ni dia tak beriman, dia tidak mau taat, bukan sebab Allah tak sediakan untuk dia supaya dapat beriman dan beramal. Dia tak nak. Bila tak nak, dia tak ada hidayat lah. Bila tak nak, dia tak ada hidayat lah. Tak ada diberi peluang. Tak nak. Yalah. Jadi tak nak ni, saya nak, tapi cakap kat mulut. Tanda nak betul, mesti usaha nak dengar, usaha nak baca. Dan benda yang dibaca tu mesti betul. Itu Allah punya kerja. Sediakan Quran yang benar. Sekarang ni sediakan Quran yang ditafsir yang benar. Sediakan yang hadis yang sahih, yang ditafsir yang benar. Dah siap dah. Allah gunakan saya. Jadi bagi mereka yang nak benar, yang benar, ikut yang benar, dia mesti ada usaha nak baca Quran saya tu, dan hadis saya, dan dengar ceramah saya. Allah yang buat semua. Allah yang buat saya bercakap yang benar, menulis yang benar, tafsir Quran dan hadis, dan bercakap yang benar. Jadi bagi mereka yang ada keinginan nak tahu yang benar, cukup kuat, dia dengar ni tiap-tiap hari. Sampailah macam orang etis 6 bulan dia mau masuk Islam. Atau orang yang dah ucap kalimah ni sampai berapa tak tahu, dia mula angkat kaki dia jalan dari rumah ke rumah buat kerja Nabi. Kalau dia hidayat ni berperingkat juga lah. Mula ingin nak tahu, dapat dengar, dapat baca, lama dapat buat. Belum dapat iman lagi. Lama buat, dapat iman. Sikit baru. Lama buat, dengan korban tambah, dapat iman kuat sikit. Jadi nak sampai tahap kekasih Allah tu kena lama lagi. Kerana satu orang takkan boleh bagi korban tiba-tiba semua masa dia, semua
harta dia takkan boleh. Jadi untuk jadi kasih Allah mau korban seluruh ego dia, seluruh harta dia. Nak sampai ke tu kena berperingkat lah. Mula korban sikit je. Tapi kalau tak nak meningkat korban tu, masa di situ aja. Jadi bila nak sampai ke tahap boleh jadi kekasih Allah? Masalahnya bukan masalah Allah tak bagi peluang, kita tak nak. Sebenarnya masalah yang utama, tak ada siapa boleh stop kita atau halang kita. Tidak juga syaitan. Syaitan tak ada kuasa sebenarnya. Dia boleh bagi ni lah, bagi fadilat-fadilat melanggar perintah Allah. Dia boleh bagi itulah. Dia tak boleh buat orang tu melanggar perintah Allah atau taat. Dia nampakkan kepada orang tu fadilat melanggar perintah Allah dan mudarat taat perintah Allah. Yang terkesan dengan itu ikut dia lah. Sebab itu bila orang cakap kau yang salah, saya kata aku tak salah. Aku ajak engkau je, engkau yang ikut. Syaitan cakap. Jadi hari ini tak ada siapa boleh tahan kita. Tak nak tahan ni, tak nak buat gas ni, tak ada siapa boleh tahan kita. Siapa boleh tahan? Syaitan tak boleh tahan, siapa pun tak boleh tahan. Dan tak ada siapa boleh tahan kita buat gas tu sungguh-sungguh, dengan korban segalanya, kan? Melainkan kita tak nak. Jadi sebab sebenarnya kita yang tak nak. Sebab itu bila kita jadi orang tak beriman, kita yang dimasukkan dalam neraka, bukan yang ajak kita tu. Jajak tu pun masuk neraka juga lah, dengan syaitan sekali. Dan dia juga. Jadi kita sebenarnya tak ada siapa halang kita nak beriman kepada Allah, tak ada. Tak ada siapa di dunia ni yang boleh tahan kita dari melangkah kaki dari rumah ke rumah, tak ada. Untuk ajak orang kepada Allah, tak ada siapa. Salahnya kita yang tak nak. Betul atau tidak? Jadi hari ini salahnya Sufyan, dia yang tak nak. Sufyan tu, dia yang tak nak. Rashidi, salahnya dia yang tak nak. Jadi tak payah kita nak salahkan orang lain. Salahkan diri kita. Sekarang lah, kalau nanti di akhirat salahkan diri tak ada guna. Di dunia ni salahkan diri, saya punya salah, saya tak nak. Macam mana saya nak buat, saya nak. Cakaplah saya nak lah. Saya nak faham. Saya dengar, tak faham lagi. Tak dengar, tak faham lagi. Macam mana kan bayan saya ni. Quran tu macam tu juga. Mula tak faham ya, dengar, baca. Mengikut iman kita mula bertambah. Iman kita meningkat, faham tu meningkat lah. Keinginan kita nak tahu tu meningkat. Faham bahawa kita tak ada tahu, tak boleh faham, melainkan Allah bagi faham tu meningkat. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ni kita jangan salahkan syaitan. Tak habis-habis salahkan syaitan. Ini semua syaitan bekerja. Yalah, kenapa ni Allah buat syaitan ni? Kalau tak ada syaitan ni, aku tak buat, aku tak jadi macam ni. Tak ada. Syaitan kata aku jumpa kau ni, kau dah langgar perintah Allah lah. Sebenarnya kita yang salah, tak ada siapa yang salah. Kita tu siapa? Kita punya nafsu lah. Kita ikut keinginan kita. Macam syaitan, macam Sufyan, dia ikut keinginan dia. Siapa tahan dia datang semayang sini? Ada tak siapa menghalang dia tengah jalan? Jangan. Tak ada. Syaitan dia bisiklah, jangan pergilah, semayang kat rumah. Itu je dia buat. Dia tak boleh bagi syaitan. Kalau dia nak pergi juga, dia tak boleh buat apa. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, sebenarnya kita yang salah. Jadi bila nafsu kita ni nak tinggi, kita tak pernah mau salahkan diri.
Itu tandanya kita bertuhankan nafsu. Nafsu ni memang tak suka salahkan diri. Macam Yazid ni. Dia betul aja. Dia tak pernah salah. Betul aja. Orang lain salah. Jadi suka salahkan orang ni antara tanda-tanda lah. Nafsu kuat. Jadi syaitan tu nafsu dia kuat. Azazil walaupun dia kuat semayang dan kuat mengajak agama, tapi nafsu dia kuat, tak pernah tunduk. Jadi bila Allah laknat dia, dia kata ini bukan salah aku. Padahal dia punya salah, tak nak tunduk kan, tak nak sujud dekat Adam. Bukan salah Adam pun. Bukan Adam suruh dia sujudkan dia, Allah suruh. Tapi bila Allah laknat dia, dia marah ke Adam. Ini semua salah Adam, bukan salah saya. Saya baik sentiasa, saya ni bagus. Jadi dia pun kata panjangkan umur aku sampai kiamat ya Allah. Jadi Allah kabul. Jadi dia buat, kenapa dia minta tu? Supaya dia nak buat semua anak Adam ni, cucu dia, turunan dia masuk neraka dengan dia. Dia kata aku akan ajak dia, pasti. Kerana dia yang salah, bukan aku. Dia tak boleh cakap Allah yang salah kan, tak sanggup pula dia. Tapi dia tak setuju lah dengan Allah laknat dia. Dia sangat tak setuju lah. Saya orang baik, saya bagus, asal salah pula. Ini Adam punya pasal. Kerana dia dicipta, aku dapat laknat. Macam Yazid lah, selalu salahkan orang. Siapa pun yang suka salahkan orang ni, dia takkan maju ke depan lah. Kita mau maju ke depan ni, dalam iman dan amal, kita kena mau salahkan diri kita. Sebab itu meningkat satu orang. Nafsu dia tu bila kurang, dia jadi orang yang menyalahkan diri. Menjadi orang yang menyalahkan diri. Yang menyalahkan orang semua ni amarah besuk. Nafsu amarah. Yang tinggi sekali mutmainnah. Itu dah kira nafsu. Macam nafsu Sufyan ni amarah. Dari dulu sampai sekarang tak kurang-kurang ni. Sebab apa dia tak boleh kurang? Asyik dilayan aja. Macam Sufyan Kendi, kipas saja. Jadi nafsu tu kuat. Antara tanda-tandanya dah dekat dah subuh dah. 5 minit lagi. Sufyan kata apa? 5 minit. 5 minit lagi. Terus tidur lepas. Dah masuk subuh dah. 5 minit lagi. Jadi nafsu ni kena jangan dilayan, kena ditekan. Jadi nafsu suka buat benda yang lazat. Dia tak mau yang benar, tak mau dia. Nafsu mana nak tahu mana yang dia nak benar, tak mau. Nak. Jadi kalau kita nak jadi orang tinggi, nafsu kena turun. Jadi untuk berjaya ni, kita kena buat benda yang kita tak suka buat, yang Allah perintah, yang kita tak suka buat, paling tak suka, untuk kita berjaya. Supaya kita boleh jadi orang yang berjaya. Untuk jadi orang berjaya, kita kena buat perintah Allah yang paling kita tak suka buat. Kalau kita buat yang kita suka, tak mau.
Ini bukan saja nak jadi orang beriman, kekasih Allah ni. Ini dalam semua perkara. Dia punya rules. 7 rules ada satu orang tu cakap untuk berjaya. Dalam semua benda dia tak cakap jadi beriman misalnya. Iaitu membuat perkara yang kamu tak suka buat. Itu yang paling pertama kamu kena buat. Supaya kamu boleh jadi siapa yang kamu mahu. Orang yang kamu macam nak jadi penyanyi yang paling baik ke, nak jadi main bola ke, nak jadi peniaga. Satu orang bangun pukul 4, berjalan kaki, exercise kan, nak jadi orang yang cantik lah. Kalau tak nak buat tu susah kan. Menghentikan makan banyak, antara perkara banyak. Jadi kita orang Islam untuk jadi orang beriman bangsa Allah bagi kita perintah yang paling kita tak suka. Paling kita tak suka. Apa dia perintah yang paling kita tak suka sekali? Orang Islam dan seluruh manusia, iaitu berkorban harta diri. Berkorban harta, masa, diri untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah, atau berkorban harta diri, masa untuk buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan macam ini. Perintah yang bukan di antara, ini perintah Allah yang paling kita tak suka buat. Kalau kita tidak mula buat ini, kita tak boleh jadi orang yang kita mahu jadi, iaitu orang yang kekasih Allah. Jadi perintah Allah yang pertama Allah bagi untuk kita islahkan diri kita. Untuk Allah islahkan diri kita, bukan kita. Kita kena buat gas lah. Dan gas bukan petangnya, awal pagi lagi, lepas subuh. Itu yang kita tak suka. Paling kita tak suka tu kita kena buat lewat, tak boleh. Paling kita tak suka tu dibuat paling awal, baru boleh jadi. Kalau kita kata petang saya buat, biasa jadi tak buat. Sebab benda tu benda paling kita tak suka. Jadi bagi mereka yang nak berjaya, nak jadi beriman kekasih Allah, benda yang paling dia tak suka buat, perintah Allah ni, dia buat paling pertama sekali. Paling pertama sekali. Kau faham tak Sufyan? Ini Sufyan tak, dia subuh tak datang, lepas lama subuh baru bangun, lepas tu dia ambil phone, di mana kamu? Baru dia join. Dia join pula, orang tu dah dekat 35 minit dah gas. Ada 10 minit lagi. Orang tu pun habis, dia pun balik. Ini amalan dia kan, sejak dulu, betul tak? Betul tak? Cakap kuat. Itu amalan dia dari dulu. Boleh jadi dia orang. Sampai hari ni jadi tak? Jadi tak dia beriman bersama saya? Tak ada. Sebab dia tak nak buat benda yang paling berat ni. Ini perintah paling kita tak suka, bukan kita aja, semua orang. Ada tak orang suka? Jarang. Tak ada sangat. Paling kita tak suka, semayang boleh juga. Tapi puasa, zakat, haji, yang paling tak suka ni lah, buat gas. Gas ni maknanya jumpa orang. Bukan gas pilih-pilih orang pula. Kena tak pilih orang. Rumah ke rumah. Tu. Jadi perkara yang paling kita tak suka ni, yang Allah perintah ni, itulah perkara yang paling kita mau buat dan pertama kita mau buat dalam sahi. Itu sebab saya cakap dari dulu lagi, bukan baru ni. Kamu buat gas ni, mengajak manusia kepada Allah ni, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni, pertama saya cakap cuti mati saja. Tu. Yang kedua saya cakap
mesti berpagi-pagi. Dari dulu lagi. Memang kita boleh buat petang. Tapi untuk berjaya, yang paling kita tak suka buat ni, kita kena buat dan buat pertama sekali. Barulah nafsu tu turun. Nafsu lah yang buat kita tak mau buat tu. Betul tak? Apa lagi yang menahan kita dia tak nak buat benda baik ni? Dia bukan syaitan. Dia bukan orang lain. Bukan nenek kita, datuk kita, kawan. Tak ada siapa menahan kita dari gas. Nafsu. Jadi nafsu ni kena diketuk. Jangan diikut. Sufyan dia ikut. Badan dia gemuk, nafsu pun gemuk. Mana dia jadi orang dia? Kau boleh anggap dia jadi orang ke? Kau tak boleh tarik telinga dia. Kau tarik telinga dia. Kuat-kuat. Jadi bila orang kamu kena buat dia pertama sekali. Jadi sebab itulah Nabi bagi tahu, apa amal umatku buat berpagi-pagi, Allah letak berkat dia. Berpagi-pagi awal kan Allah letak berkat. Ini kita tukar. Berpagi-pagi keluar pergi kerja. Kita tukar pagi-pagi pergi motong getah. Pagi-pagi pergi bekerja lah. Mula start pagi. Nak dapat berkat. Jadi sebenarnya kita kena berpagi-pagi dalam kerja yang paling kita tak suka. Perintah Allah yang paling kita tak suka, iaitu perintah mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Muhammad SAW, dengan korban harta diri kita, nafsu kita, masa kita, tidak minta upah dengan wang, dengan niat nak sukakan Allah. Jadi nafsu tu bila kita buat macam ni, lepas tu kita semayang, yang mana yang kedua perintah semayang ini memang kita tak suka nak pergi keluar, nak pergi masjid. Kita kena pergi masjid, lawan. Orang semua suka semayang kalau boleh di depan kedai dia tu lah, ataupun dalam kedai dia lah, tak payah ke mana, ada bilik semayang atau ada surau dalam tu, tak payah pergi ke mana. Tapi kita lawan. Lawan benda yang kita tak suka. Jadi semua yang ni, yang pertama tu dah kita dapat buat, yang kedua tu jadi mudah. Seterusnya lah semua perintah-perintah Allah. Jadi bila nafsu ni ditekan, dilawan, tak? Jadi Allah bagi islah. Islah mana Allah kasih nafsu tu lemah, tak? Bila lemah, tak adalah kita tak nak yang lazat. Kita nak yang lazat, kita nak yang benar lah. Sebab dia lemah. Kalau kita banyak nafsu, kita suka yang lazat, yang mana merupakan naluri manusia tu. Suka lazat, tak suka benar. Ini naluri manusia biasa, bukan berjaya punya. Dia memang suka yang lazat. Tak usah kamu nak cuba nak suka yang benar, kamu takkan suka punya kalau nafsu kamu kuat. Sebab itu Allah bagi kita perintah-perintah ni. Kalau Allah bagi perintah pertama, makan, kan? Makan dengan sunnah. Agak-agak boleh jadi orang kita. Perintah pertama makan, yang kedua bersetubuh, yang ketiga tidur. Itu takkan boleh kita tidur pun ikut perintah Allah pun tak boleh, makan ikut perintah Allah pun tak boleh, semua tak boleh. Allah yang menjadi kita, bukan dia tak tahu macam mana nak buat kita berjaya. Jadi hari ni orang
supaya jangan orang Islam ni berjaya, benda yang paling dia tak suka buat ni dipadamkan dari kitab dia. Kitab hadis Imam Bukhari, dia kata Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih tu kini lepas Quran tu Sahih Bukhari Muslim. Saya dapati, saya cari, saya nak buat hadis kelebihan dakwah dan kerja dakwah dan tabligh ni, kelebihan dia. Saya suruh Samad cari dekat Imam Sahih Bukhari dan Muslim yang besar. Saya ingatkan banyaklah hadis tentang tu. Tak ada hadis tu. Maknanya dia orang nak padamkan. Jadi siapa buat Sahih Muslim dan Bukhari ni menjadi persoalanan lah. Saya tanya Allah, dia dibuat oleh orang yang masuk Islam, Yahudi, untuk rosakkan Islam. Kamu percaya kat saya, terpulang. Tapi itulah. Jadi bila orang nak rosakkan Islam ni, ini hadis mau padam, supaya semua orang Islam tak buat. Hari ini perintah mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemarahan ni diletak kat mana? Dalam orang Islam lah, dia letak kat mana sekarang kerja ni? Tak letak kat mana-mana. Kerja ni tak letak kat mana-mana. Sunat pun tidak, fardu jauh sekali lah. Harus saja dia buat satu hukum baru. Hukum baru. Sebenarnya hukum dia fardu dan sunat dia, haram dan makruh. Itu je. Tapi yang ini tambah baru punya. Harus. Makna buat dakwah ni harus. Harus mana? Baik. Sebab itu ustaz tanya apa hukum dakwah? Baik. Jadi tak payah buat lah. Dia kata baik kalau buat. Jadi dia orang Islam semua telah dibuat oleh Yahudi dari dulu. Ini perintah yang nombor 1 ni, yang merupakan perintah melalui mana jika kita buat perintah ni, dia akan memenuhkan hak tanggungjawab yang berkait dengan kalimah yang kita ucap, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebenarnya la ilaha illallah dia punya hak ialah menjalankan kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu hak dia. Saya dah terangkan dulu lagi apa maksud di sini. Maksudnya bila kita buat kerja mengajak manusia kepada Allah, barulah kita menunaikan tanggungjawab yang berkait dengan janji kita mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Allah. Tapi itu dipadamkan. Rukun Islam tinggal yang pertama, mengucap. Dah. Dari dulu, dari mula kitab hadis ditulis sampailah ke hari ini. Itulah yang orang Islam seluruh dunia faham. Dan inilah pertamanya hancur Islam. Tak payah Wahabi datang lagi. Wahabi itu datang untuk menghancurkan lagi lah, mencincangkan dia selumat-lumatnya. Yang Wahabi tu, yang pahaman Wahabi tu, yang Perlis ikut tu, di antara semua negeri kat Malaysia ni yang paling bertuah sekali lah yang ikut Wahabi. Bertuah. Saya pergi sana dulu, saya pergi semayang subuh, la ilaha illallah Muhammad. Dia tak ada kunut, tapi panjang semayang, panjang betul. Aduh, imam masjid negeri tu, Masjid Kangah. Aduh, tak payah nak, tak boleh nak berdiri lagi dah. Doa banyak. Kunut ni kenapa Wahabi tak nak? Dia saja. Konon semain subuh ni doa kunut tak payah. Wahabi nak jadi Wahabi.
Sedangkan hukum doa kunut tu bukannya haram. Haram ya tak boleh buat. Makruh mungkin tak boleh buat juga. Bukan tak boleh, maknanya memang tak guna buat lah. Dia hukumnya sunat yang tidak dituntut. Jadi boleh buat lah. Apa sebab tak boleh buat lah? Yang nak buat hari-hari biarkanlah dia. Yang tak nak buat apa pasal? Dia sunat yang tidak dituntut. Sebab tak tahu dipadam. Tapi memang silaplah satu orang yang sunat yang tidak dituntut dijadikan fardu, tak boleh lah. Jadi ada baiknya sekali-sekala tak buat. Saya dua, saya terus sujud. Wahabi dah kau. Tak saya cakap orang yang sekali je tak buat tu dia Wahabi hari. Terus kejar dia lepas sembahyang. Dia sebenarnya yang benar kerana dia sunat sunat yang tidak muakkad. Macam hukum ambil COVID ni, dia makruh tahrimi, makruh yang menghampiri haram. Ambil boleh, tak ada masalah. Tapi dia makruh, pahala tak dapat. Faham tak? Yang menghampiri haram. Menghampiri haram ni maknanya dia ada kala boleh jadi haram kalau over the step, over the boundary. Probably vaksin tu ada yang ada racun atau ada benda yang membahayakan dan terbukti. Ada kala orang ambil vaksin tu dia pula jadi sakit. Jadi hukum yang sebenarnya hukum makruh tahrimi. Sunat kunut ni namanya hukum sunat tidak muakkad. Jadi dia orang selalu buat hal ni. Wahabi ni tak mau kunut, okey, tak mau takbir, terus Allahu Akbar je. Ni tak ada, angkat je. Dia ada angkat tangan. Niat tak ada. Niat mana boleh tak ada. Kenapa tak mau usalli? Lafaz niat ni adalah mazhab Syafi'i dan Allah beritahu dalam Quran. Kita kena lafaz di mulut dan di hati membenarkan. Saja aku semayang pada zuhur 4 rakaat. Itu kena cakap. Tak payahlah usalli tu. Usalli tu bahasa Arab. Kalau susah bahasa Arab, pakai bahasa Melayu je. Saja aku semayang zuhur 4 rakaat fardu, menjadi makmum kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Allahu Akbar. Dari mulut kata Allah dan dibenarkan di hati. Dalam hati kena faham lah. Kalau kita sebut Melayu, dia senang sikit dalam hati. Kalau si Arab tu nak kena 2 kali lah. Nak kena faham Arab. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Jadi kerana nak dalam hati tu nak kena terjemah lagi. Ada amak dah dekat tu. Tak betul lagi sekali. Jadi senang Melayu. Nak. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini benda paling berat sekali. Perintah di antara semua perintah-perintah Allah ialah perintah yang pertama. Perintah yang pertama bukan hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Selepas mengucap, kita kena buat kerja. Itu yang berat tu. Menunaikan hak mengucap, iaitu kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau macam itu je tak disebut dengan korban harta dan diri, ego, nyawa. Dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat Allah suka. Ini perintah pertama yang telah lenyap dari buku hadis Bukhari, Muslim dan ada dalam hadis-hadis lain. Saya dapat fadilat ni, saya dapat dengan izin Allah, hadis yang sahih ni kumpul lebih kurang 14 hadis sebenarnya. Lebih kurang. Tak dapat lagi. Saya tulis tafsir lebih kurang dalam 111 muka surat. Bukhari, Muslim tak ada. Sedangkan dia perintah nombor 1, perintah paling berat,
paling kita tak suka, yang mana jika kita buat, baru kita boleh jadi orang yang kita mahu, iaitu yang Allah mahu. Siapa dia? Orang yang beriman, beramal saleh atau kekasih Allah. Tuan-tuan yang mulia, ini perkara benar. Jangan ikut kitab yang memberitahu kerja mengajak manusia kepada kebaikan macam Quran ni hukumnya baik atau harus. Ini semua Wahabi atau bukan Wahabi, ini ajaran sesat. Ajaran yang benar ialah rukun Islam pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadat dan menunaikan haknya. Itu kena betul dulu, baru semayang yang kedua boleh jadi betul. Bila kita buat benda perintah Allah paling berat yang kita tak suka, kita buat. Dan kita buat pertama sekali di hari. Bukan lambat lagi, pertama-tama. Baru kita punya nafsu suka kepada lazat berkurang. Bila kita lazat berkurang, kita ikutlah perintah Allah. Suka yang benar, kita tak suka yang lazat. Kita tak suka tidur, suka salat. Kita tak suka tidur, suka gas. Kita tak suka makan, suka perintah Allah. Last bila iman kita sangat kuat, makan pun cara perintah Allah, bersetubuh pun cara perintah Allah, tidur pun cara perintah. Barulah kita menuju jalan kepada menjadi kekasih Allah. Okey.